Kebawah Dulia Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Khairwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan untuk mengurniakan kurnia pribadi Baginda kepada seramai 21,254 orang penerima di seluruh negara yang terdiri daripada beberapa golongan iaitu orang-orang berkeperluan khas, anak-anak yatim, orang fakir miskin dan penerima bantuan kebajikan bulanan sempena Hari Raya Aidilfitri pada tahun ini bermula dengan pengurniaan di daerah Brunei dan Muara pada hari ini, Rabu 5 Mei 2021, manakala bagi daerah Belait, Tutong dan Temburong bermula pada hari Khamis 6 Mei 2021. Kurnia pribadi Kebawah Dulia Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam seperti ini merupakan kali ke-12 ia diadakan yang bertujuan membantu meringankan beban golongan-golongan tertentu di negara ini. Seramai 14,060 orang penerima bagi daerah Brunei dan Muara, 3,203 orang penerima bagi daerah Belait, 3,120 orang penerima bagi daerah Tutong dan 871 orang penerima bagi daerah Temburong akan menerima kurnia pribadi Baginda pada tahun ini. Sebagai langkah berjaga-jaga dalam sama-sama menjaga keselamatan semua pihak dari penularan wabak COVID-19, pengagihan kurnia pribadi Kebawah Duli Yang Mahamulia pada tahun ini adalah selaras dengan peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan mengikut tahap keselamatan operasi 5 level 5. Bagi tujuan tersebut, sebanyak 5 pusat pengagihan kurnia telah ditentukan di setiap daerah seperti berikut. Dewan Plenary di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas dan Dewan Bredex Jerudong bagi daerah Brunei dan Muara. Dewan Utama Kompleks Kemasyarakatan bagi daerah Tutong. Dewan Pusat Insani Seria bagi daerah Belait dan Dewan PKBN bagi daerah Temburong. Adalah diharapkan pengagihan kurnia pribadi Kebawah Duli Yang Mahamulia ini akan dapat dilaksanakan dengan lancar dan teratur demi menanai amanah yang dipertanggungjawabkan oleh Kebawah Duli Yang Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bagi melihat golongan tertentu di negara ini juga tidak ketinggalan dari menerima bantuan Baginda sempena Hari Raya Aidilfitri pada tahun ini. Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Maling, Ibni Kebawah Dulia Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah, Pengerusi Jambatan Bir Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah berkenan berangkat ke Majlis Khatam Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Majlis berlangsung petang tadi di Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah, Bandar Seri Begawan. Keberangkatan Dulian Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Bihin Datuk Laila Raja, Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Sri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan kedua, selaku pengerusi Lembaga Pengarah Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Yang Berhormat Datuk Sri Setia Dr. Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, selaku Timbalan Pengerusi Lembaga Pengarah Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Yang Berhormat Datuk Sri Setia Haji Awang Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daud, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, selaku Ahli Jemaah Tadbir Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah, dan Dr. Nur Imtihan binti Haji Abdul Razak, Setiausaha Tetap Perancangan Guna Tanah dan Alam Sekitar, Kementerian Pembangunan, selaku Pemangku Pengarah Urusan Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Majlis dimulai dengan bacaan takhtim Al-Quran oleh 30 orang pegawai dan kaki tangan Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna
والفشة تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Bacaan tahfidz Al-Quran dipimpin oleh Dr. Haji Samsul Muawan bin Haji Shadiq, Guru Sekolah Menengah Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Bacaan doa khatam dan doa selamat dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama, Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar. Satu lagi mercu tanda bakal menjadi ikon di pusat bandara apabila proses penaikan taraf bangunan lama, kastam dan eksais diraja siap nanti. Ikuti perincian beritanya seketika nanti. Sektor pelancongan terus menjadi salah satu sektor yang turut terjejas akibat pandemik COVID-19. Di peringkat global, ketimbang pelancong antarabangsa menurun 73% pada tahun 2020 dan memberi kesan yang tidak pernah berlaku sebelum ini kepada kumpulan-kumpulan yang terdedah dan perusahaan mikro, kecil dan sederhana. Justru menteri-menteri yang menghadiri mesyuarat menteri-menteri pelancongan G20 mengambil maklum bahawa penyambungan semula perjalanan dan pelancongan penting bagi pemulihan ekonomi global. Ini kerana perjalanan dan pelancongan adalah pemacu utama kepada pertumbuhan yang mampan dan seimbang serta membangun. Krisis yang dihadapi pada ketika ini memberikan peluang untuk meneliti semula pelancongan pada masa hadapan. Negara Brunei Darussalam selaku pengerusi ASEAN 2021 diwakili oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ali bin Apong, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan selaku pengerusi jemputan. Mesyuarat secara maya itu dipengerusikan oleh Yang Berhormat Massimo Garavaglia, Menteri Pelancongan Itali. Mesyuarat juga membincangkan beberapa bidang dasar dalam garis panduan ROM pada masa depan pelancongan G20, antaranya keselamatan mobiliti, pengurusan krisis, kemampanan, transformasi hijau, peralihan digital, pelaburan dan infrastruktur. Para menteri juga mengambil maklum akan saranan terhadap bidang dasar transformasi hijau yang disumbangkan oleh Pertubuhan Pelancongan Dunia, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNWTO dalam mempelbagaikan kelestarian dalam pelancongan, menyokong dan mempromosikan destinasi yang mampan sebagai aset strategik untuk mengimbangi keperluan rakyat, bumi dan kemakmuran, serta mendapatkan ekonomi pelancongan pasca COVID yang berdaya tahan dan inklusif. Bangunan lama kastam dan eksais diraja di Ibu Negara menjalani proses penaikan taraf untuk dijadikan galeri dan dewan pameran yang dilengkapi teknologi inovatif dan platform pintar. Ia dihasrat untuk menjadi salah satu mercutanda utama bagi Bandar Seri Begawan. Proses penaikan taraf melibatkan pembangunan pusat interaktif yang mempamerkan sumbangan dan sejarah syarikat-syarikat usaha sama Brunei Shell, BSJV dan Brunei Gas Carriers BGC kepada industri minyak dan gas di negara Brunei Darussalam. Pagi tadi berlangsung Majlis Penandatanganan Memorandum Persefahaman MOU antara Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dengan BSJV dan BGC. Majlis berlangsung di Kompleks Sukan Jurudong. Hadir Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Molong, Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Dr. Siti Nurhalbi binti Haji Wasal Fela, Timbalan Setiausaha Tetam Kebudayaan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, dalam ucapan berkata, hubungan rapat yang sekian lama terjalin antara Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan Syarikat Minyak Brunei Shell BSP adalah selaras dengan matlamat perancangan strategi Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan khususnya dalam sektor kebudayaan, iaitu meningkatkan kerjasama strategi melalui pendekatan seluruh negara dalam menyediakan ekosistem budaya dinamik dan pengukuhan warisan.
Menandatangani bagi pihak Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, Dayang Haja Nur Ashikin binti Haji Johari, Setiausaha Tetam Kemasyarakatan dan Kebudayaan, dan Agneta John Scar Lois, Pengarah Urusan Syarikat Minyak Brunei Shell Sdn Bhd. Pusan interaktif itu juga akan mengetengahkan peranan negara dalam industri tenaga di rantau ini, terutama melalui pelanggan lama termasuk Jepun, Korea dan India. Tabung Amanah Pekerja TAP mengadakan majlis khatam Al-Quran dan tahlil bagi menyemarakkan lagi bulan Ramadan. Majlis berlangsung petang tadi di Masjid Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Hadir yang berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Sri Haji Aminuddin Ehsan, Pimpinan Orang Kaya Saiful Muluk, Datuk Sri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan selaku pengerusi lembaga TAP. Majlis dimulakan dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dan bacaan tahlil bagi almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairwaddin, almarhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit dan almarhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim. Juga diadakan penyampaian sumbangan derma kepada 20 anak yatim terdiri daripada anak yatim Kampung Bolkiah A dan Kampung Bolkiah B serta anak-anak yatim warga TAP. Sementara itu, penerbangan Diraja Brunei RB melalui Jawatankuasa Hal Ehwal Keagamaan juga menganjurkan majlis khatam Al-Quran di Masjid Kampung Sungai Buloh. Majlis diadakan sempena sambutan nuzul Al-Quran. Hadir Datuk Seri Paduka Dr. Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi selaku pengerusi RB. Majlis diselajurkan dengan penyampaian wakaf bagi kegunaan masjid tersebut. Bagi menyemarakkan bulan Ramadan Al-Mubarak, Majlis Kesejahteraan Masyarakat MKM tidak ketinggalan mengadakan majlis khatam Al-Quran, tahlil dan doa kesyukuran di Masjid Rashidah Sedatul Bolkiah, Kampung Sungai Akar. Hadir Dr. Siti Nurkhalbi binti Haji Wahsal Fela, Timbalan Setiausaha Tetam Kebudayaan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Majlis dimulakan dengan penyampaian derma kepada klien-klien MKM yang disempurnakan oleh Timbalan Setiausaha Tetam Kebudayaan. Majlis diteruskan dengan majlis khatam Al-Quran dan bacaan tahlil, seterusnya berbuka puasa dan sembahyang fardu maghrib berjemaah. Dalam pada itu, penglibatan saudara baru dalam sama-sama menyemarakkan bulan Ramadan diteruskan lagi melalui majlis bertadarus bagi saudara baru di daerah Temurun. Majlis yang berlangsung di Balai Ibadat Kampung Sibun lewat petang kemarin. Majlis juga diselajurkan dengan bacaan tahlil dan doa arwah yang dipimpin oleh Imam Balai Ibadat Kampung Sibun berkenaan. Aktiviti ini merupakan salah satu syiar bagi melencengkan gerakan-gerakan dakwah. Majlis turut diisikan dengan penyampaian wakaf dan derma kepada anak-anak yatim, berbuka puasa, sembahyang fardu maghrib dan isya berjemaah dan diakhiri dengan sembahyang sunat tarawih dan witir. Satu kes disahkan sembuh hari ini dengan tiada kes jangkitan baru dicatatkan. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya mengenai perkembangan terkini situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam memaklumkan ketika ini 6 kes aktif masih menerima rawatan di Pusat Pengasingan Kebangsaan. Sementara itu, jumlah keseluruhan kes kekal 228 kes dengan kes sembuh 219.
Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020. Manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 87 kes. 418 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatri, 17,703 orang menamatkan pengasingan diri mandatri sejak Mac 2020. Manakala 184 sampel ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan, menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 kepada 121,749 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini, layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Dalam kenyataan media, Kementerian Kesihatan juga memaklumkan pemberian suntikan vaksin COVID-19 AstraZeneca akan dibukakan secara sukarela kepada orang ramai bermula esok 6 Mei 2021. Slot tambahan vaksin COVID-19 AstraZeneca itu dibukakan kepada individu berumur 18 tahun ke atas secara sukarela. Slot-slot tambahan adalah terhad dan hanya dibukakan dari 6 Mei hingga 29 Mei 2021. Orang ramai yang ingin mendapatkan suntikan tersebut boleh hadir ke pusat-pusat vaksinasi yang telah ditetapkan selepas pukul 10 pagi pada hari pusat suntikan dibuka. Walau bagaimanapun, sesiapa yang ingin mempunyai pengesahan slot dan mendapat keutamaan vaksinasi, mereka boleh membuat tempahan suntikan vaksin itu melalui aplikasi BruHealth bermula hari Sabtu 8 Mei 2021. Bagi maklumat lanjut dan perkembangan terkini, layari laman sesawang Kementerian Kesihatan di www.moh.gov.pn atau hubungi talian Nasihat Kesihatan 148 semasa waktu pejabat atau melalui aplikasi BruHealth. Dua draft resolusi dibincangkan semasa mesyuarat kumpulan kerja ad hoc Dewan Perhimpunan Antara Parlimen ASEAN AIPA. Mesyuarat dipengerusikan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Putera Maharaja Datuk Paduka Awang Haji Abdul Ghani bin Pihin Datuk Pekerma Dewa Datuk Paduka Awang Haji Abdul Rahim, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Mesyuarat diadakan hari ini secara dalam talian di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Mesyuarat membincangkan mengenai dua draft resolusi, iaitu pindaan mengenai Undang-Undang AIPA dan peraturan dan prosedur dalam menganjurkan Perhimpunan Agung AIPA. Resolusi-resolusi tersebut dibincangkan dan diketengahkan bagi tujuan pengemaskinian, mengkanunkan dan mengatur beberapa peruntukan dalam Undang-Undang AIPA yang berkaitan dengan penganjuran Perhimpunan Agung AIPA sekaligus menjadikannya sebagai peraturan yang bersistematik dan seragam. Draft-draft resolusi kemudiannya dipersetujui untuk diluluskan sepenuhnya di peringkat Perhimpunan Agung AIPA yang akan dirakan pada bulan Ogos nanti yang akan berlangsung di negara Brunei Darussalam. Negara Brunei Darussalam diwakili oleh Yang Berhormat Awang Haji Abdul Hamid alias Sabli bin Haji Arsan selaku Ketua Delegasi Negara Brunei Darussalam beserta dengan beberapa orang ahli Majlis Mesyuarat Negara. Ia dihadiri oleh delegasi Parlimen-Parlimen Negara ASEAN dan Sekretariat AIPA. Juga hadir yang dimulakan Pihin Orang Kaya Pekerma Jaya, Datuk Paduka Awang Haji Jodin bin Haji Asar, Setiausaha Majlis Mesyuarat, Menteri-Menteri Kabinet dan Jurutulis Majlis-Majlis Mesyuarat. Sejumlah 500 bank membeli belah guna semula diberikan kepada orang ramai di Bank Islam Brunei Darussalam BIBD dalam usaha berterusan bagi menggalakkan rakyat dan penduduk negara ini untuk mengamalkan amalan hijau melalui inisiatif Brunei Bebas Plastik. Penyerahannya diadakan petang tadi di Gerai Ramadan Jalan Bendahara di Ibu Negara. Beg guna semula diserahkan kepada Awang Salminan bin Haji Borun, Setiausaha Tetap Bandaran dan Daerah, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri oleh Haji Minur Hadi bin Haji Mir Hassan, Pemangku Ketua Pegawai Operasi BIBD. Menurut Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi Jastri, 16% buangan negara ini terdiri daripada produk plastik.
Dengan pengenalan tidak ada beg plastik setiap hari di beberapa pasaraya dan kedai di seluruh negara, penggunaan beg plastik dilaporkan merosot lebih 77% di 5 buah pasaraya utama. Justru itu, penyerahan dan pengagihan beg guna semula ini adalah antara inisiatif yang dihasrat mendukung usaha-usaha kerajaan bagi merealisasikan wawasan Brunei 2035 selain menyokong 12 sasaran pembangunan mapan pertubuhan bangsa-bangsa bersatu untuk memastikan penggunaan berdaya tahan dan corak pengeluaran. Tabung Kebajikan Anak-anak Yatim Daerah Tutong meneruskan lagi majlis penyampaian derma anak-anak yatim Daerah Tutong. 396 orang anak yatim berumur 18 tahun ke bawah dari Mukim Telisai, Mukim Lamunin, Mukim Kiudang, Mukim Ukung dan Mukim Rambai yang berdaftar dengan Jabatan Pembangunan Masyarakat menerima sumbangan hari ini. Derma disampaikan oleh Awang Ajmin bin Haji Meludin, Pemangku Pegawai Daerah Tutong dan Awang Muhammad Roni bin Abdullah Labau, Ketua Cawangan Jabatan Pembangunan Masyarakat Daerah Tutong. Sumbangan yang dihulurkan ini menunjukkan keprihatinan dan pemedulian terhadap kebajikan dan kesejahteraan anak-anak yatim dalam memberikan keceriaan sebagai persiapan menyambut Syawal. Anak-anak yatim yang mencapai keputusan cemerlang dalam penilaian sekolah rendah bagi Daerah Tutong juga menerima hadiah. Terima kasih kepada pihak kerajaan dan para penyumbang kerana diberi sumbangan kepada anak-anak yatim untuk keperluan kami masa depan dan keperluan sekolah. Dan semoga ianya dapat bagi manfaat kepada kami semua dan insya-Allah kami akan dapat menabungnya untuk masa hadapan nanti lagi. Ini saya akan memanfaatkan duit ini dengan sebaik-baiknya dan untuk simpanan saya dan juga menolong keluarga saya dan untuk membeli keperluan kehidupan. InsyaAllah akan dipergunakan sebaik-baiknya dan berterima kasih kepada pihak-pihak kerajaan, dermawan yang telah memberi sumbangan kepada golongan anak-anak yatim. Itu dapat juga digunakan untuk kemudian hari bagi pembelajaran diorang nanti insya-Allah dan juga disimpanlah untuk kegunaannya nanti. Projek penulisan Surah Al-Kahfi dan Surah Al-Mulk yang diadakan selama 2 hari berakhir petang tadi dengan majlis penyampaian sijil kepada para peserta. $59 orang pelajar Politeknik Brunei menyertai projek berkenaan menerima sijil masing-masing. Penyampaiannya disempurnakan oleh Dayang Hajah Hanifah binti Haji Apong, pendaftar Politeknik Brunei. Projek dikendalikan oleh Pusat Perkembangan dan Inovasi Pelajar Politeknik Brunei. Brunei yang siap akan dapat dijadikan musyaf resmi, amal jariah dan infak. Penglibatan belia-belia yang mengikuti bengkel tersebut memuaskan dan dapat mengikuti penulisan mengikut kaedah yang betul dan boleh membuat mushaf 30 juzuk mengikut kaedah follow the line. Alhamdulillah belia-belia mengikutinya dengan baik dan seolah macam mereka tertagih untuk menulis. Apabila saya menerangkan, kadang-kadang dapati pelajar-pelajar tersebut tidak berhenti menulis. Saya menulis, insya-Allah telinga pun mendengar. Alhamdulillah. Saya dapati bengkel ini sangat berfaedah dan berguna, lebih-lebih lagi di bulan Ramadan ya. Pasal bengkel ini ia mendekatkan diri dengan Al-Quran. Ia adalah satu experience yang sangat berguna bagi belia yang seperti saya, dan ini adalah kali pertama saya mengikuti bengkel ini. Ia sangat seronok dan saya sangat menyukainya. Program pembelajaran Al-Quran secara formal di sekolah-sekolah menengah dan maktab-maktab kerajaan dan swasta mampu merealisasikan amalan bacaan Al-Quran dalam kalangan rakyat negara ini sekaligus melahirkan generasi celing Al-Quran.
Para pelajar peringkat menengah khususnya tahun 9, 10 dan 11 terlibat dalam program tersebut. Dikendalikan bersama Kementerian Pendidikan dan Kementerian Hal Ehwal Agama, program berkenaan merupakan kesinambungan sukatan mata pelajaran Al-Quran yang dipelajari semasa di sekolah agama. Program pembelajaran Al-Quran diserapkan dalam kurikulum sekolah semasa sesi pembelajaran pengetahuan agama Islam selama 25 hingga 30 minit sekali dalam seminggu. Dengan pelaksanaan program tersebut, para pelajar bukan sahaja dapat mengikuti mata pelajaran pengetahuan agama Islam tetapi secara khususnya pembelajaran Al-Quran. Selain meningkatkan rasa kecintaan dan kecenderungan terhadap Al-Quran, program juga dihasrat melatih para pelajar untuk menjadikan pembacaan Al-Quran sebagai amalan. Para pelajar yang mengikuti program tersebut dinilai menurut garis pandu yang telah ditetapkan. Ia boleh memahirkan lagi kami untuk membaca Al-Quran dengan fasih. Untuk memfasihkan lagi membaca Al-Quran dan melancarkan apa macam itulah. Kami boleh khatam lagi sekali balik macam tu. Untuk menjaga bacaan dari kesalahan makna dan lafaz, secara tidak langsung bacaan pun jadi lebih baik. Membaca Al-Quran juga boleh menjadi penawar bagi penyakit hati dan fizik. Dengan baca Al-Quran, rumah kita akan bertambah bercahaya, tidak kira di mana sahaja. Berikutan penyebaran maklumat mengenai penjualan daging lembu sejuk beku dari Australia yang luput tarikh mansuh yang disebarkan melalui aplikasi media sosial, Autoriti Makanan Brunei Darussalam BDFA telah pun mengambil tindakan terhadap syarikat pengedar terlibat dan mengarahkan supaya menarik balik daging sejuk beku yang terjejas dari pasaran serta menghentikan penjualannya kepada orang awam. BDFA dalam siaran akhbarnya mengingatkan kepada orang awam, khususnya pengedar dan penjual, untuk memastikan barangan makanan seperti daging sejuk beku mempunyai tarikh mansuh tidak melebihi 18 ke 24 bulan dari tarikh binatang disembelih. Sekiranya terdapat daging sejuk beku yang dicoren atau dikoyak label tarikh pengeluarannya atau luput tarikh mansuhnya, orang awam boleh melaporkannya kepada BDFA. Perbuatan menjual makanan yang luput tarikh mansuhnya dan tidak selamat untuk dimakan atau membuat sesuatu yang mengelirukan pada label seperti mengoyak atau mencoren maklumat pada label boleh diambil tindakan di bawah Akta Kesihatan Awam yakni Makanan Penggal 182 Bab 9 Ceraian-1. Jika sabit kesalahan, individu berkenaan boleh dihukum penjara selama 5 tahun atau dikenakan denda atau kedua-duanya sekali. Untuk maklumat lanjut, hubungi BDFA pada waktu pejaban melalui talian 223-7417 atau 223-7476 atau 223-7314. Pendaftaran peperiksaan Brunei Cambridge GCEO, ASA dan IGCSE bagi bulan Oktober-November 2021 mula dibukakan hari ini. Jabatan Peperiksaan melalui Kementerian Pendidikan dalam siaran akhbarnya menyatakan borang pendaftaran boleh diperoleh dari Jabatan Peperiksaan Kementerian Pendidikan semasa waktu pejabat. Borang-borang pendaftaran peperiksaan yang telah lengkap diisikan beserta dengan dokumen perlu dikembalikan ke jabatan tersebut tidak lewat pada hari Sabtu 3 Julai 2021. Sepanjang bulan Ramadan, borang lengkap boleh dihantar pada setiap hari Isnin hingga Khamis pukul 8.15 pagi hingga 12 tengah hari dan hari Sabtu mulai 8.15 pagi hingga 10 pagi sahaja. Manakala pendaftaran selepas cuti awam Hari Raya Aidilfitri dibukakan setiap hari Isnin hingga Khamis di sebelah pagi mulai pukul 8 hingga 11 pagi dan di sebelah petang pukul 1.30 hingga 3 petang. Sementara hari Sabtu pukul 8 sehingga 10 pagi. Keterangan lanjut boleh didapati di laman sesawang Kementerian Pendidikan
di www.moe.gov.bn.